Selamat datang, saudara-saudari. Kita bersambung mendengar Matius 16. Orang Farisi meminta Yesus melakukan mujizat. Beberapa orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka hendak merangkap dia. Mereka meminta Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan bahawa dia datang daripada Allah. Yesus menjawab, apabila matahari terbenam, kamu berkata, cuaca baik kerana langit merah. Pada hari pagi, kamu berkata, hari akan hujan kerana langit merah dan gelap. Kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat keadaan langit, tetapi kamu tidak dapat memahami hal-hal yang berlaku pada masa ini. Alangkah jahat dan derhakanya orang zaman ini. Kamu meminta aku melakukan mujizat, tetapi satu-satunya mujizat yang akan ditunjukkan kepada kamu hanyalah mujizat Nabi Yunus. Setelah berkata demikian, Yesus meninggalkan mereka lalu pergi dari situ. Ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 5. Apabila pengikut-pengikut Yesus menyeberangi tasik, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mula bercakap bersama sendiri. Dia berkata demikian kerana kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dipersoalkan oleh mereka. Dia berkata, mengapa kamu mempersoalkan hal tidak membawa roti? Kamu kurang percaya kepada aku. Adakah kamu masih belum mengerti? Tidakkah kamu ingat bahawa aku membahagikan 5 ketul roti untuk 5,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimanakah dengan 7 ketul roti yang aku bahagikan untuk 4,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapa kamu tidak faham bahawa aku tidak berkata-kata tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah pengikut-pengikut Yesus faham bahawa Yesus tidak menyuruh mereka berhati-hati dengan ragi yang digunakan untuk membuat roti, tetapi dengan ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus tentang Yesus. Ayat 13. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Simon Petrus menjawab, Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang hidup. Hai Simon, anak Yohanes, berbahagialah engkau, kata Yesus. Bukannya manusia yang memberitahu hal ini kepada kamu, tetapi Bapa aku di syurga yang memberitahu kamu. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaah aku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepada kamu. Apa yang engkau
larang di atas bumi akan dilarang juga di syurga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di syurga. Kemudian Yesus melarang pengikut-pengikutnya memberitahu sesiapa pun bahawa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Yesus berkata tentang kesengsaraan dan kematiannya. Ayat 21. Sejak itu, Yesus mula berkata dengan terus terang kepada pengikut-pengikutnya, "Aku harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan yang disebabkan oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Aku akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan semula." Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. "Ya Tuhan, semoga Allah menjauhkan perkara itu daripada Tuhan. Perkara itu tidak boleh berlaku kepada Tuhan." Yesus berpaling lalu berkata kepada Petrus, "Pergilah dari sini, hai iblis. Engkau menghalang jalan aku. Fikiran kamu itu fikiran manusia, bukan fikiran Allah." Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mengalami hidup yang sejati. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Tentu tidak. Anak manusia sudah hampir tiba bersama-sama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapaknya. Pada masa itu, dia akan membalas tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Ketahuilah, beberapa orang di sini tidak akan meninggal sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Babak 17. Yesus dimuliakan. Yesus dipermuliakan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, pergi menyedari ke sebuah gunung yang tinggi. Sewaktu mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah. Mukanya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Lalu ketiga-tiga orang pengikut itu nampak Elia dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kami di sini. Jika Tuhan mahu, aku akan mendirikan 3 buah kemah. Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka dan terdengar suara dari awan berkata, "Inilah anak aku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hati aku. Dengarlah dia." Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan meniarap di tanah. Tetapi Yesus datang dan menyentuh mereka. "Bangunlah," katanya. "Janganlah takut." Apabila mereka memandang di sekeliling, mereka tidak nampak sesiapa pun kecuali Yesus. Semasa mereka turun dari gunung itu, Yesus memerintah mereka,
Jangan beritahu sesiapa pun apa yang telah kamu lihat, selagi Anak Manusia belum dibangkitkan dari kematian. Pengikut-pengikutnya bertanya kepada Yesus, "Mengapakah guru Taurat berkata bahawa Elia mesti datang terlebih dahulu?" Yesus menjawab, "Elia memang datang terlebih dahulu untuk menyediakan segala-galanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, Elia sudah datang, namun orang tidak mengenal dia. Mereka memperlakukan dia dengan sesuka hati mereka. Dengan cara yang sama, mereka akan memperlakukan Anak Manusia." Barulah pengikut Yesus mengerti bahawa Yesus berkata-kata tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuk roh jahat. Ayat 14. Apabila Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang dan berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata, "Tuan, kasihanilah anak lelaki saya. Dia menderita penyakit gila babi. Serangan sawannya begitu teruk sehingga kerap kali dia jatuh ke dalam air atau api. Saya membawa dia kepada pengikut-pengikut Tuan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Yesus menjawab, "Hai kamu orang yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lamakah aku harus tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah aku harus bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Yesus menengking roh jahat itu dan roh jahat itu pun keluar daripada anak itu. Pada saat itu juga anak itu sembuh. Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus dan apabila tidak ada orang lain di situ, mereka bertanya, "Mengapakah kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Yesus menjawab, "Kamu tidak dapat melakukannya kerana kamu kurang percaya kepada Allah. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, berrahillah dari sana, dan bukit itu akan beralih. Beralihlah ke sana dan bukit itu akan beralih. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Tetapi roh jahat semacam ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa." Yesus berkata-kata lagi tentang kematiannya. Ayat 22. Apabila semua pengikut Yesus berkumpul di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, "Tidak lama lagi, Anak Manusia akan diserahkan kepada kekuasaan manusia. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula." Oleh itu, pengikut-pengikutnya berduka cita. Pembayaran cukai rumah Tuhan. Ayat 24. Apabila Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Kapernaum, para pemungut cukai rumah Tuhan datang kepada Petrus dan bertanya, "Adakah guru kamu bayar cukai rumah Tuhan?" Petrus menjawab, "Tentu sahaja." Apabila Petrus masuk ke dalam rumah dan sebelum dia berkata apa-apa, Yesus berkata kepadanya, "Simon, apa pendapatmu? Siapakah yang membayar cukai kepada raja-raja dunia ini? Rakyat atau asing?" "Orang asing," menjawab Petrus. "Jika demikian," kata Yesus, "rakyat tidak perlu membayar. Tetapi janganlah kamu singgung perasaan sesiapa pun. Pergilah ke tasik dan pancinglah ikan. Di dalam mulut ikan pertama yang engkau tangkap,
engkau akan mendapati sekeping duit shilling yang cukup untuk membayar cukai rumah Tuhan bagi kita berdua. Ambillah duit itu dan bayarlah cukai kita. Itu adalah ayat Matius 16 dan 17. Dan kita mendengar ajaran-ajaran dari Yesus tentang penyembuhan, tentang Yesus akan dipermuliakan, tentang Yesus berkata-kata lagi tentang kematiannya dan apa akan terjadi pada hari ketiga selepas dia disalibkan. Sekian, terima kasih. Shalom.